Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah sama-sama kita berafak syukur, memuji dan sentiasa mensyukuri limpah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan usaha kita mensyukuri itu akan dilimpahkan lagi dengan keberkatan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang bahagia, yang berusaha Cik Basri, barisan kepimpinan atau kuasa Surah At-Taqwa. Yang bahagia guru saya Profesor Dr. Muhammad Mustafa, Fadil Ustaz Hidayat. Tak kira mana tak ada. Muslimin, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita ditemukan lagi dan masih lagi diberikan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meneruskan kehidupan hinggalah ke saat ini. InsyaAllah kita menyambung perbincangan kita di bawah tajuk erti hidup pada memberi. Para tetamu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila kita kembali merujuk berdasarkan ayat yang kedua dalam surah Al-Mulk, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Shadaqallahul azim, yang bermaksud dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian siapakah di antara kalian yang paling baik amalannya, dan dialah yakni Allah yang maha gagah perkasa dan juga maha pengampun. Hadirin sidang jemaah yang berbahagia, ayat ini sering dibacakan dan sering difahami bahawa Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan ataupun menciptakan makhluk yang bermula
dari tiada kepada ada. Begitulah kita daripada ketiadaan kita dengan rahmat Allah, maka kita antara yang terpilih untuk dihidupkan. Maka bagaimana mungkin kita boleh hidup dengan keupayaan dan kekuatan kita semata-mata, sedangkan kita ini dihidupkan Allah. Bukanlah kita datang dengan sendiri. Maka kitaran yang bersifat sunnatullah dalam kehidupan, ia pasti bermula daripada tiada kepada ada. Maka itu pasti. Bahkan sebelum adanya waktu, adanya ruang, adanya jarak. Sebab itu dalam teori yang kita pernah sebutkan sebelum ini, Big Bang. Big Bang itu dikatakan sebagai satu peristiwa yang memulakan kewujudan ruang dan jarak. Sehingga itu dikatakan boleh diukur tempoh ataupun waktu. Kalau tak ada ruang, tak ada jarak, bagaimana nak diukur waktu? Maka keberadaan waktu itu bermula daripada tiada kepada ada. Namun bilakah dan bagaimanakah kita dapat menentukan waktu, itu bukanlah kemampuan kita. Walaupun kita memiliki jam yang mahal sekalipun, tetapi kita tidak memiliki keupayaan untuk mengundurkan masa itu. Kerana masa itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Dan setelah mana kita tiada kepada ada, maka di situ wujud satu tempoh kehidupan yang mana padanya bukanlah satu kebetulan, tetapi satu peluang yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ayat ini sering kali difahami dengan maksud bahawa Allah Subhanahu Wa Taala hanya menilai kualiti amal, bukan kuantiti. Betul? Saya sering mendengar terjemahan ayat ini begitu. Tapi saya nak sebutkan pada pagi ini dalam konteks yang lain sebenarnya. Bukan bererti saya menolak tafsiran literal itu, tetapi menerusi ayat ini tersirat satu tuntutan yang cukup besar. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan di dalam firman-Nya, ayyukum ahsanu amala, tujuan diberikan ruang kehidupan setelah mana kematian adalah menjadi medan ujian untuk melihat siapa di antara kamu, wahai manusia, yang paling baik amalnya. Walaupun betul kuantiti tidak menjamin kualiti, tapi nak mencapai kepada kuantiti, nak mencapai kepada kualiti, apakah hanya dengan persembahan amal yang terhad? Nak sampai kepada kualiti produk, apakah hanya pada pengeluaran yang bersifat pertama dan mungkin tak berulang lagi? Maknanya, apabila Allah menjelaskan dengan firman ayyukum ahsanu amala, inilah satu makna yang jarang disebutkan, bahawa kehidupan ini adalah suatu tempoh competition, suatu tempoh perujian, suatu tempoh persaingan di antara manusia, bahkan makhluk lain pun bersaing.
Maka kalau ayat ini hanya diterjemahkan Allah tidak melihat kepada kuantiti amal tetapi hanya melihat kepada kualiti amal. Bagaimana untuk mencapai kepada kualiti amal kalau amal itu tidak dilakukan dengan kesungguhan dan tidak dilakukan dengan berulang-ulang kali dengan penambahbaikan. Malam tadi saya diberikan peluang untuk memberikan pengisian di majlis rasmi MOFAS sama dengan tim Quran Time, Ustaz Tanizi, Ustaz Tirmizi dan Ustaz Tirmizi dan Ustaz Fazrul. Saya mengupaskan mengenai ada orang yang hidup 70 tahun tapi dia hanya hidup sekali. Ada orang yang hidup 70 tahun tapi dia hidup 70 kali. Sekali dengar macam mengelirukan kenyataan saya. Ya. Ayyukum ahsanu amala memberi erti bahawa Allah nak melihat medan kehidupan ini sebagai suatu medan ujian, satu medan persaingan. Sebab itu persaingan ini bermula sejak ini. Ya. Ketika mana terpancarnya benih daripada seorang bapa itu bukan satu benih, tetapi dalam kandungan air benih itu mengandungi jutaan sel. Yang setiap sel ini akan bersaing, berlumba. Dalam istilah biologinya, siapa yang paling kuat, tak kisahlah kuat lentang ke kuat dada kan, yang penting dia sampai kepada benih wanita. Dan dah sampai pada benih wanita ni pun dia kena lawan lagi untuk dia menembusi sel tersebut, barulah boleh berlaku kesenyawan. Apakah yang diistilahkan dengan proses ini? Iaitu survival of the fittest. Saya sebut sekali lagi, survival of the fittest. Bermulanya persaingan khasnya pada pandangan kehidupan manusia, penciptaan insan sudah bermula dari alam benih lagi. Jadi apabila Allah menyatakan firman-Nya pada ayat yang kedua, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji siapa di antara kalian yang terbaik amalnya, jangan lagi menterjemahkan ayat ini bahawa Allah tidak melihat kepada kuantiti tetapi Allah melihat kepada kualiti. Jadi orang tak buat banyak, dia buat sikit je. Artinya kehidupan ini adalah satu persaingan. Kalau begitulah kefahaman kita, maka kita akan menyerahkan urusan-urusan yang lebih penting kepada orang lain. Sedangkan kehidupan itu satu peluang untuk kita bersaing. Jadi ayat ini satu yang cukup besar untuk kita mendalami dan memahami bahawa selepas daripada tempoh kematian, kita tidak lagi berpeluang untuk beramal sebagaimana kehidupan itu. Jadi tidak hairanlah mengapa orang yang tidak beriman, apabila mereka secara sunnatullahnya mencari dunia dengan sepenuhnya, bekerja dengan sebaik-baiknya, walaupun dengan jalan yang salah, mereka akan meraih apa yang mereka ingin capai. Berbanding kita, usahanya sikit tapi berserahnya lebih, maka kita tidak sampai kepada sebagaimana apa yang mereka capai. Jadi ayyukum ahsanu amala, kehidupan adalah medan persaingan, kehidupan adalah medan pertandingan untuk melihat siapa di antara kalian yang paling baik amal. Mana mungkin suatu jenama, mana mungkin satu syarikat, mana mungkin satu badan itu berdiri dengan gahnya kalau hanya mempersembahkan kualiti kerja yang sedikit. Sebaliknya, untuk mencapai kepada kualiti amal, kualiti performance, istilah dengan kuantiti. Jadi kita kena faham kembali ayat ini dengan nafas yang lebih tegar, supaya kita tidak mengabaikan kehidupan. Baik, apa maksudnya hidup 70 tahun dengan hidup sekali, tetapi berbanding dengan kehidupan 70 tahun tetapi 70 kali nilai kehidupan itu? Maknanya, pernah saya kemukakan dahulu
menerusi firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah. Saya tak sempat masuk dalam slide ni, ada slide yang lain. Apabila Allah Subhanahu wa taala berfirman, pada ayat yang ke-96 dalam surah Al-Baqarah, yang saya buka slide, memudahkan untuk kita merujuknya. Lihat ayat ini. Ayat 96 Al-Baqarah. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا. Dan sungguh kamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan mendapati mereka, yakni Yahudi, adalah merupakan golongan manusia yang paling tamak kepada kehidupan di dunia. Bahkan lebih tamak lagi dari orang musyrik. Walaupun ayat ini menggambarkan sisi negatif, bagaimana kerakusan dan sifat loba orang-orang Yahudi itu, tetapi ada refleksi yang boleh kita ambil iktibar daripada apa yang mereka lakukan. Sebab itu, apabila ditanyakan kepada mereka, yawaddu ahaduhum law yu'ammar, berapa lama lagi impian orang-orang Yahudi untuk hidup? Apa jawapan mereka? Saya nak hidup 95 tahun macam umur Tun Dr. Mahathir. Tak. 100 tahun? Tak. Al-fasanatin, 1000 tahun. Ya? Wa ma huwa bimuzahzihihi minal azabi ay yu'ammar. Wallahu basirun bima ya'malu. Bila tanya satu golongan yang pernah diberikan kelebihan di antara umat di muka dunia ini, ya, ya Bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Allah berfirman, kami telah melebihkan kamu, wahai Bani Israil, di antara umat di muka dunia ini. Maka bila ditanya kepada mereka apa yang mereka cita-citakan, dahlah mereka begitu tamak dengan dunia. Tamak dalam erti kata mereka compete. Mereka benar-benar merebut isi dunia itu. Jadi kalau kita fahami satu sisi refleksi daripada ayat ini, maka kita umat Islam, bila berlaku satu insiden, kita tidak akan semudah-mudahnya mengatakan bahawa ini Yahudi lah punya kerja ni. Tapi kita hanya membiarkan apa yang mereka caturkan kepada dunia. Sebab saya sebut tadi, melihat ayat yang kedua dalam surah Al-Mulk adalah satu peluang untuk kita melakukan sebanyak mungkin amal, kerana hidup di dunia, tempoh kehidupan daripada kematian kepada kehidupan itu adalah satu tempoh persaingan untuk kita balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, destinasi akhir kita, dan akhirnya kita melihat di manakah dividen amal kita. Saya guna perkataan dividen amal. Dia sebut dividen ni orang akan celik sikit lah, sebab nampak macam untung kan. Jadi bayangkan bagaimana mereka yang tidak meyakini adanya kehidupan selepas kematian, maka mereka telah merebut dunia sebanyak-banyak. Maka bila tanya cita-cita mereka, 1000 tahun keinginan mereka untuk hidup, bukanlah 1000 tahun dengan sekali hidup, tetapi 1000 tahun dengan 1000 kali hidup. Bererti setiap tahun yang diberikan kelebihan dari sudut usia yang bertambah itu, adanya perubahan yang baik dalam kehidupan. Jadi kembali kepada tajuk yang kita bicarakan ini, erti hidup pada memberi. Kita bukan hanya diberikan peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk hidup, tetapi kita juga dituntut untuk membina kehidupan. Ada beza di antara hidup dan kehidupan. Sebab itu dalam bahasa Inggeris
perkataan living and life kan? Berbeza kan? Hidup apa dalam bahasa Inggeris? Life. Living. Life lah, hidup. Kehidupan, living. Beza kan? Baiklah, saya tanyalah. Saya nak berinteraksi lah. Nampak tuan macam letih kan? Tuan Haji Isa, beza tak kalau saya tanya apa beza berjalan dengan jalan-jalan? Satu. Yang kedua, apa beza makan dengan makan-makan? Beza tak? Perkataan tu datang daripada kata-kata yang sama, tapi tujuannya, fokusnya sama. Kalau saya tanya Tuan Haji Isa nak ke mana ni? Saya berjalan ke surau. Maknanya kita tahu dia punya destination dia dah ada. Tapi bila tanya Tuan Haji Isa ni nak pergi mana? Saya nak pergi jalan-jalan. Nak pergi mana? Jalan-jalan lah. Walaupun mungkin ada satu tempat yang nak dituju, tapi jalan-jalan tu lebih merujuk kepada nak bersia-sia. Dia pun tak tahu mana tempat yang mungkin dia singgah dan mungkin dia akan duduk lama. Dia tak tahu. Kemudian bila kita sebut tentang makan, ada waktu yang spesifik. Makan pagi, makan tengah hari, makan malam. Tapi kalau makan, dah makan dah pun, tapi orang kata, mainlah kita makan-makan. Dah makan dah pun. Jadi saya nak tanya, kita ni hidup ke hidup-hidupan? Kita ni hidup. Hidup-hidupan seperti pokok, tumbuh-tumbuhan, haiwan. Yang mana kita ada tujuan hidup, yang mana destinasi akhir kita akhirat. Hidup-hidupan tak ada destinasi akhir. Kita hanya mendapat manfaat daripada hidup-hidupan. Jadi satu tujuan dan tumpuan hidup yang cukup besar. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala bukan hanya menuntut untuk kita hidup, tetapi untuk membina kehidupan. Sebab itu satu ungkapan yang menyebutkan bahawa kita hidup dengan apa yang kita dapat, tetapi kita membina kehidupan dengan apa yang kita beri. Saya ulang sekali lagi. Satu ungkapan menyebutkan bahawa kita hidup dengan apa yang kita dapat. Keperluan hidup kita, pakaian, makanan, maknanya kita kena cari lah, how to get lah. Tapi untuk mencapai dan membina kehidupan, bukan lagi dengan apa yang kita perlu cari, tetapi bagaimana kita memberi, how to give. Sebab saya sebut tadi, walaupun daripada kata akar yang sama, tetapi kedudukan kehidupan, membina kehidupan tu, untuk mencapai tajuk yang kita bincang ni, erti memberi dalam kehidupan, ya, erti hidup pada memberi, ada perbezaan. Sebab itu dalam tamsilan yang mudah, membina rumah berbeza dengan membina rumah tangga. Tuan-tuan tengok saya letak gambar Ustaz Abid Liu. Ustaz Abid Liu dah buka, saya rasa hampir 5 mat. Ya? Memang mencurah-curah rezeki beliau. Dan dalam tempoh hujung minggu ni, kalau tak silap saya ada promosi yang cukup hebat. Misalnya barangan yang tertentu, barang makanan tertentu seperti aiskrim dijual dengan harga 10 sen. 10 sen 10 sen ni zaman 80-an kot agaknya. Tapi promo lah, 70-an. Untuk 2 hari saja pembukaan. Jadi tuan-tuan boleh cari lah. Jadi beza membina rumah dan membina rumah tangga. Kalau membina rumah, rumah siapa lah ni? Kat kawasan baru yang belum tengah develop. Apa tu? Kita
selalunya hanya menunjukkan impresif kita bila kita melihat sesuatu itu telah berhasil. Wah, ni rumah siapa ni, besar ni. Wah, cantiklah kereta dia. Ni kereta mahal kan. Kita hanya melihat keberhasilan itu. Tapi kadang-kadang kita terlupa untuk memerhati bagaimana bangunan itu terbina. Sebab itu dalam satu binaan, dalam satu structure, yang sering dilihat hanyalah di bahagian puncaknya. Misalnya pokok. Yang sentiasa awal mendapat faedah daripada alam adalah pucuk. Sedangkan sebelum pucuk itu berada di puncak, yang meneguhkannya adalah akar. Selalu kita terlupa. Jadi kalau rumah dibina dengan batu, kayu dan elemen-elemen penyatuan itu, tapi rumah tangga itu tidak dibina dengan batu dan kayu, tetapi dengan kasih. Jadi apabila kayu dan kayu disatukan dengan paku, batu dan batu disatukan dengan simen, maka untuk membina kasih sayang memerlukan, untuk membina kehidupan memerlukan kasih sayang. Penyatuan kepada hati-hati manusia itu adalah dengan elemen kasih sayang, perhatian. Itulah makna kehidupan yang jauh lebih tinggi daripada sekadar hidup. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala mencatatkan di dalam surah Al-Qamar ayat yang ke-13, bagaimana baginda Nuh alaihissalam telah pun diwahyukan untuk membina bahtera pada lapis generasi kerasulan yang ketiga. Para ulama sejarah sebahagiannya berbeza pandangan, menyatakan bahawa Nabi Nuh adalah Rasul yang pertama. Rasul Nabi Adam tu adalah Nabi lah, kerana bermula daripada zaman Nabi Nuh adalah dalam kelompok umat yang aman. Wa hamalnahu ala zati alwahi wa dusur, dan kami angkut Nuh ke atas bahtera yang diperbuat dari papan dan paku. Paku apa yang dimaksudkan dengan dusur ini? Dan apabila kita cuba melanjutkan perhatian terhadap ayat yang ke-13 dalam surah Al-Qamar ini, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan elemen penyatuan kepada bahagian kayu untuk membuat bahtera, bahkan Nabi Nuh sebagai pioneer kepada pembuatan ataupun penciptaan kapal bagi tujuan ataupun bagi penguasaan bidang maritim dengan panduan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka baginda diwahyukan untuk menanam pokok-pokok yang akan ditebang apabila sampai masanya, dan baginda sendirilah yang membina bahtera tersebut. Namun dalam kedudukan kehidupan lapis generasi yang awal ini, ketika ini belum ada lagi penggunaan paku logam, belum ada. Dan zaman penguasaan besi masyhur pada era kenabian Nabi Daud alaihissalam. Wa alanna lahul hadid dalam surah Sabah. Namun bagaimana kalau kita kembali menyoroti kehidupan orang Melayu terdahulu, ada rumah dan seni bina rumah yang tertentu dibina tanpa menggunakan sebatang paku. Betul tak? Habis digantikan apa dengan paku itu? Pasak. Cuba tanya anak muda, tahu tak pasak? Tak tahu pasak. Ya?
Istimewanya dusur ni dengan makna pasak sebenarnya kerana ia diperbuat daripada elemen kayu itu sendiri. Kayu bahtera itu sendiri. Maknanya saya membaca dalam kitab Imam Ibn Katsir menjelaskan bagaimana Nabi Nuh membina bahtera dengan pasak ini, wadusur ini. Bahagian untuk menyatukan di antara kayu dan kayu itu dilubangkan, lalu disumbat dengan kayu yang dibentuk dengan tujuan ataupun yang berfungsi sebagai pasak. Maka apabila kayu ini terendam di dalam air, maka bahagian pasak tadi akan mengembang dan memenuhi ruang tadi, akhirnya mengunci bahagian kayu tersebut daripada ketangkai. Ini satu teknologi daripada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Saya baca dalam kitab Imam Ibn Katsir. Jadi itu hebat apabila kita menceritakan elemen penyatuan ini telah pun ada penjelasannya di dalam surah Al-Qamar. Jadi untuk membina kehidupan ini, maka ia lebih daripada sekadar keperluan hidup. Sebaliknya kita mestilah belajar untuk memberi. Sebab itu ada 3 langkah untuk kita sampai kepada tahap memberi ini. Yang pertama, kita mesti mencari. Mana mungkin kita boleh memberi kalau kita tidak berusaha untuk mencari. Dan bagaimana untuk kita memberi kalau kita sendiri tidak memiliki? Setelah kita mencari dan kita memiliki, barulah kita boleh memberi. Itu pun dalam kuliah saya minggu lepas, pas kuliah bertemu dengan seorang jemaah yang saya rasa tuan-tuan pun kenal dia, untuk Fahmi Rajab. Dia sebut dengan saya, Ustaz, ramai orang yang begitu giat mencari kehidupan, mencari harta, bahkan akhirnya memiliki harta, tetapi mereka tidak ada kekuatan untuk memberi harta. Ini ucapan yang saya dapat daripada orang yang memang mempunyai harta, memiliki kekayaan. Jadi bila beliau terlibat dalam pengisian tajuk ini, beliau menyatakan bahawa mudah-mudahan Allah memberikan beliau lagi dalam baki umur ini untuk terus memberi daripada kemampuan yang beliau telah cari selama ini. Sebab itu perkataan memberi ini adalah antara bahagian sifat-sifat yang mulia dalam Asmaul Husna bagi Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Al-Wahhab. Ayat yang ke-8 dalam surah Ali Imran, bahkan diamalkan juga dalam doa selepas salat, iaitu Rabbana la tuzigh qulubana, wahai Tuhan kami, janganlah engkau jadikan hati kami ini terpesong ataupun condong kepada kesesatan sesudah engkau beri petunjuk kepada kami. Ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Sesungguhnya kurniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu, kerana sesungguhnya engkaulah Tuhan yang maha melimpah-limpah pemberiannya dengan kalimah ataupun sifat Al-Wahhab. Jadi pada minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu, saya dah ceritakan tentang habuk kan. Saya pun dah cerita tentang tukang kayu. Saya ingat saya lah. Dalam kitab Al-Ashbah wa Nadhair yang dikarang oleh Imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala, Imam As-Suyuti ada memukakan satu kaedah yang disebutkan bahawa maka na aktsara fi'lan kana aktsara qoblan. Siapa yang lebih banyak amalannya, maka pasti memiliki keutamaan yang lebih banyak. Saya sebut di awal tadi, ayat yang kedua dalam surah Al-Mulk tadi, sudah pasti dengan usaha yang berganda-ganda untuk melakukan amal, mudah-mudahan di antara amal yang dilakukan dengan penuh kesungguhan akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alangkah untungnya kalau amal yang banyak itu dilakukan dengan penuh
dedikasi, maka amal itu diterima semuanya. Berbanding dengan kuantiti amal yang sedikit, juga mungkin amal yang berkualiti tapi penerimaannya sedikit. Jadi kaedah yang dikemukakan oleh Imam Suyuti dalam kitab ini adalah sangat bertepatan dengan ayat yang kedua dalam surah Al-Mulk yang kita bacakan di awal tadi. Saya nak mengambil keberkatan pada pagi ini untuk melihat hadis di dalam kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Satu bab daripada himpunan bab di dalam hadis dan di dalam kitab ini, iaitu di bawah subtopik Babul Karam wal Jud wal Infaq fi wujuhil khair thiqata billahi ta'ala. Bab kemurahan hati dan sifat kedermawanan serta membelanjakan sesuatu limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinan bahawa Allah Subhanahu wa taala akan membalas dan mengurniakan kebaikan daripada amal tersebut. Dan kalau kita lihat hadis yang pertama, terjemahan hadis yang pertama daripada bab yang ke-60 dalam Riyadhus Shalihin ini, hadis himpunan hadis dalam bab yang ke-60 ini sebenarnya memberikan kita motivasi untuk kita menghayati erti memberi dalam kehidupan. Betapa besarnya nilai amalan memberi, iaitu baginda Nabi SAW bersabda, la hasada illa fitnatain, rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqqi, wa rajulun atahu Allahu hikmatan wa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Muttafaqun alaih. Tidak ada hasad. Hasad bukan dengan maksud dengki, tapi hasad yang dibahaskan oleh para ulama hadis dalam maksud sabdaan hadis ini adalah kalimah ghibtah, bukan hasad, dengki, tapi dalam bahasa Inggeris kita sebut sebagai envy, cemburu. Maksudnya kita rasa terpanggil, ya, kalau boleh kita nak melakukan yang sama dengan amal itu. Itu makna ghibtah. Tidak ada hasad yang dibenarkan melainkan iri hati ataupun cemburu tadi hanya boleh dalam dua keadaan saja. Yang pertama, apabila kita melihat seseorang yang dikurniakan dengan limpah rezeki dari sudut hartanya, maka dia menggunakan harta itu untuk menafkahkannya pada hak kebenaran. Makna di atas usaha seseorang yang melimpahkan, yang dilimpahkan dengan pemberian harta, lalu dia menggunakan hartanya itu untuk jalan kebaikan, maka kita boleh merasa iri hati terhadap amal itu. Bukan untuk menghilangkan limpah nikmat itu. Maknanya kita berusaha untuk juga memberikan sebagaimana mereka yang dikurniakan dengan pemberian ini. Itu yang pertama. Yang kedua, iri hati yang dibenarkan dalam agama adalah kepada seseorang yang dikurniakan dengan ilmu pengetahuan dan dengan kebijaksanaan kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala itu dimanfaatkan pengetahuan itu untuk dicurahkan kepada masyarakat. Maka di atas dua situasi ini kita dibolehkan untuk merasa iri hati dengan sumbangan
ataupun kesungguhan seseorang itu untuk melakukan. Baik, kita ambil satu hadis ni pun cukup untuk pagi ni. Lalu kita kembali melihat apakah sebenarnya nilai yang cukup besar yang terdapat pada memberi ini. Sebab itu, di dalam Al-Quran, kalimah memberi, Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan pemberian ini dengan kalimah yunfiqun. Misalnya dalam surah Al-Baqarah, ya, ayat yang juzuk yang ketiga, ayat 261. Masalul ladzina yunfiqun, perumpamaan orang-orang yang membelanjakan, mengeluarkan ataupun menafkahkan. Kalimah ataupun perkataan yunfiqun di dalam Al-Quran. Saya nak tanya, pernah tak kita perasan ataupun kita tahu ataupun kita ambil tahu kalimah ataupun perkataan yunfiqun ini sebenarnya kata akalnya apa? Kata akal, root wordnya apa? Cik Basri boleh bantu saya? Nafaqah. Okey, tahu tak nafak ni apa? Ni saya nak tunjuk Kita ni banyak kali dah pergi umrah, pergi haji kan. Tapi kita jarang tengok signboard kat Arab Kita pergi tempat, kita tengok tempat Perkataan yunfiqun datang daripada kata akar nafak. Nafak dalam bahasa Arab, antara makna nafak adalah tanam. Kenapa saya tunjuk ni? Allah Subhanahu Wa Taala menamakan perbuatan mengeluarkan sesuatu pemberian itu pada haknya dengan makna yang sama dengan kata akar nafak. Saya membaca syarah hadis ini yang dikemukakan oleh para muhaddis. Rupa-rupanya antara rahsia suatu amal yang dilakukan oleh anak Adam itu, reward kepada amal itu ataupun pahala kepada amal itu, kebaikan pada amal itu directly sampai kepada Allah tanpa terbias pada mana-mana, tanpa tergelincir pada mana-mana jalan, mana-mana ruang, adalah nafkah. Nafkah, membelanjakan sesuatu, mengeluarkan sesuatu adalah amalan yang diterima terus kepada Allah Subhanahu Wa Taala tanpa ada hisab. Maka sebab itu kalimah yunfiqun itu datang daripada kata akar nafkah. Dan dalam tajuk ini nanti akan datang, saya akan kupaskan nafkah itu bukan hanya pemberian harta saja, tetapi termasuk dalam bahagian expertise. Kemahiran kita pun, kemampuan kita pun boleh diistilahkan sebagai nafkah. Jadi konteks nafkah ni, kalau seseorang itu tidak memiliki pemilikan harta, bagaimana dia nak nafkah? Ada tenaga, kemahiran dia. Nanti kita akan bincang. Tapi saya nak sebut di sini bahawa nafkahlah amalan yang diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, seumpama suatu yang melalui terusan ataupun terowong ini yang laluannya begitu laju tanpa tercicir kepada mana-mana ruang, terus sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita cerita tentang pemilikan harta,
Mereka yang dikurniakan dengan kelebihan harta dan ilmu akhirnya memanfaatkan hartanya itu untuk kebaikan. Kita boleh lihat sebagai penutup perbincangan kita pada pagi ini, ini antara 3 universiti yang terawal yang dibina atas pemberian dan juga infak ataupun wakaf, sama ada individu ataupun keluarga. Universiti yang tertua di dunia adalah Universiti Az-Zaitunah di Tunisia, yang telah dibangunkan pada 737, ya, 737. Yang kedua, universiti yang tertua di dunia adalah Universiti Al-Qarawiyyin di Fes, Morocco pada tahun 859. Tadi 737, ni 859 Masihi. Oxford, Cambridge tahun berapa? 1000 lebih, 1090 lebih, 1060 lebih. Jadi sebelum tertubuhnya universiti-universiti yang pada hari ini 10 top ranking di dunia, sebenarnya yang lebih awal lagi adalah universiti yang telah dibina oleh umat Islam. Az-Zaitunah 737 di Tunisia, Al-Qarawiyyin di Fes, Morocco 859 Masihi, telah dibina atas dana infak daripada seorang wanita yang bernama Fatimah Al-Fihri. Cuba bayangkan sehingga hari ini universiti ini masih wujud di Morocco, berapa banyaklah dividen pahala yang terus mengalir dalam akaun akhirat dia. Tuan bayangkan, ni kita baca kitab Imam An-Nawawi ni, bukan saya seorang baca ni, bukan saya seorang bawa ni, satu dunia baca tiap-tiap hari. Oh, bayangkan, ya, kita bekerja untuk mendapat duit. Orang yang dah kaya, duit bekerja untuk dia. Dia duduk, duit jalan. Cuba kira Bill Gates punya pendapatan setiap 1 saat berapa? Sebab dia dah terlalu kaya. Kita kerja kena cari duit, dia duit kerja untuk dia. Jadi begitulah amal kita. Bila kita dah banyak amal kita, sampai pada satu tahap amal itu memberi pulangan atau faedah kepada kebaikan diri kita. Yang ketiga barulah Universiti Al-Azhar, iaitu pada tahun 970 Masihi. Jadi boleh bayangkan, kalau sesuatu yang kita belanjakan itu, sesuatu yang kita keluarkan itu, sama ada dari sudut tenaga kita, sama ada dari sudut harta kita, akhirnya tertegaknya dan terbinanya, diambil manfaat daripada sumbangan itu, selagi ia dimanfaatkan. Cuba bayangkan betapa mengalirnya pahala dan kebaikan daripada amal tersebut. Maka, apakah pemberian itu mengurangkan pemilikan ataupun harta seseorang? Jawapannya tidak. Saya menutup kuliah kita pada pagi ini dengan satu analogi yang mudah. Sudah pasti seseorang yang memberikan bunga kepada orang lain dari tangannya, terlebih dahulu akan dapat menikmati keharuman bunga itu sendiri. Sebelum kita memberi pemberian kita kepada seseorang itu, sebenarnya diri kita sendiri telah subur dengan sifat kegembiraan sebelum kita memberi orang lain kegembiraan. Jadi sebenarnya memberi ini memang menyuburkan jiwa kita, membangunkan kemahuan kita untuk lebih berusaha supaya kita dapat lebih memberi. Dan dalam sejarah, nama yang harum dalam catatan dan lipatan sejarah antaranya mereka yang paling banyak memberi. Maka untuk membina kehidupan, bukan lagi apa yang kita cari,
tetapi bagaimana kita memberi daripada apa yang kita miliki. InsyaAllah kita akan bertemu pada pertemuan akan datang, melihat bagaimana kita berfikir dengan kerangka saintifik untuk melihat hadis-hadis Nabi SAW dan juga ayat-ayat Allah SWT supaya dapat difahami dalam segenap ruang dan langkah kehidupan kita dan mudah-mudahan dapat diamalkan bersama. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.